Hello semua, apa khabar? Mimi sini. Selamat datang ke channel aku. So guys, hari ni aku kembali lagi dengan sebuah lagi cerita daripada Twilight Zone. Ini salah satu episod yang aku betul-betul suka. Dia daripada season pertama, episod 16. Tajuk ceritanya adalah The Hitchhiker. So, hitchhiker bermaksud orang yang tahan kereta lah dekat tepi jalan kan. Itulah yang digelar sebagai hitchhiker. Jadi, ini antara salah satu episod Twilight Zone yang aku betul-betul suka dan aku nak sampaikan kepada korang sebab aku rasa cerita ni, plot twist dia memang best. So, aku mulakan cerita hari ni dengan bismillah. Kita mulakan lah ya. Ceritanya bermula dengan seorang wanita ni yang bernama Nan Adams daripada New York. So Nan Adams ni umur dia 27 tahun dan dia bekerja sebagai jurujual lah dekat New York lah kan. So dia ni dalam perjalanan daripada New York ke Los Angeles. Jadi dalam perjalanan ke sana, tayar dia pancit tengah jalan dan bila dipanggil mekanik tu boleh buat macam lawak yang tak berapa nak lawak, which is dia kata awak tak patut panggil mekanik ni. Kalau dah macam ni patutnya awak panggil keranda. Dan Nan ni macam dia tak ambil kisah sangat sebab bagi dia macam biasalah mekanik nak buat lawak yang tak berapa nak lawak kan. Jadi dia pun bincang lah dengan mekanik tu. Mekanik kata okay, macam ni tak boleh nak bawa kat sini ni. Apa kata awak pergi bengkel saya dan kita baiki kereta ni seterusnya kat sana. Jadi si Nan ni pun dia pun bawa lah kereta dia pergi dekat bengkel mekanik tu. So di sinilah ceritanya bermula, di mana setiap kali si Nan ni bawa kereta dia akan ternampak kelibat seorang lelaki yang berpakaian suit serba hitam dan memakai sebuah topi lah dekat atas kepala dia, dan dia selalu buat macam ni. Maksudnya dia nak menumpang kereta si Nan ni lah. Nan ni macam pelik, tapi dah sampai dekat bengkel mekanik tu, jadi dia pun biar je lah mekanik tu tengok-tengokkan kereta dia, and then lepas tu letak spare tayar dekat belakang kereta, tengok apa-apa yang patut. Dan sebelum dia pergi tu, dia tanyalah mekanik tu. Dia kata, masa awak betulkan kereta saya, awak ada nampak tak macam ada lelaki? Lepas tu dia pun bagilah gambaran lelaki tu bagaimana. Dan yang hairannya, mekanik tu jawab, maksud saya betulkan kereta cik ni, saya tak nampak apa-apa pun. Cik salah tengok kot, dia cakap yang tu. So si Nan pun macam okay, tak apalah. Masuk balik dalam kereta dan bawa lah semula keretanya ke jalan raya. Perjalanan si Nan ni pun diteruskanlah sampailah beliau sampai ke Virginia. Dan ketika di Virginia pun, dia masih nampak lelaki yang sama, hitchhiker yang sama. And hitchhiker tu dia ekspresi muka dia sama je, muka dia friendly. Lepas tu dia buat macam ni. And Nan ni macam dia tak faham kenapa dia asyik jumpa lelaki yang sama saja. Tapi dia tetap teruskan perjalanan dia, dan sudah tentulah dia mula rasa curiga lah. Bukan saja rasa curiga, rasa takut pun mula menyelubungi diri dia. Sebab agak aneh ya, daripada dia dekat jalan tadi sampai ke Virginia, masih lelaki yang sama. So ada satu ketika tu dia terpaksa berhentilah dekat kawasan crossing road. Biasalah kasih train lalu dulu. Jadi lepas je kereta api tu lalu, si Nan ni nampak dekat seberang sana masih lelaki yang sama, hitchhiker yang sama, dengan apa topi dia, apa semua yang sama. Jadi si Nan ni mula rasa okay dah tak rasa curiga lagi dah. Kali ni dia rasa takut. Sebab logik tak kalau Nan ni yang bawa kereta ni boleh ada di belakang hitchhiker tu? Bukan patutnya hitchhiker tu dah ditinggalkan jauh beribu-ribu batu ke? Kenapa dia boleh ada dekat seberang sana? So dah tak curiga lagi dah. So curiga si Nan ni dah jadi takut. Sebab kali ni dia betul-betul yakin yang okay, hitchhiker ni nak bunuh aku. Sebab tu dia sentiasa berada di depan aku, like one step forward aku kan. So si Nan ni pun dah takut. Dia pun teruskan perjalanan dia. Dia cuma akan berhenti kalau perlu je. Kalau tak perlu dia takkan berhenti. Sebab dia takut kalau dia berhenti, nanti hitchhiker tu datang kat dia dan buat benda yang tak baik kat dia. So perjalanan si Nan ni pun diteruskan sampailah beliau sampai ke New Mexico. Now masa dekat New Mexico ni, tiba-tiba minyak kereta dia habis. Sebab dia kan asyik drive non-stop kan. Jadi lama-lama minyak kereta pun habis lah. So nak tak nak, si Nan ni terpaksalah cari stesen minyak yang berdekatan. Tapi
malangnya bagi si Nan ni, ketika itu waktu jam pukul macam 3-4 pagi. Jadi stesen minyak pun tak buka lagi. Dan orang yang kendalikan tu pun tengah tidur. Masa dekat stesen minyak ni lah dia berjumpa dengan seorang sailor kelas kapal. Sailor ni daripada San Diego dan dia baru macam on the leave lah, baru balik cuti lah ni kiranya. Jadi dia pun stranded sebab dia tak ada kenderaan dan dia nampak si Nan ni. Jadi dia pun hampiri si Nan ni dan cakap lah, kenapa, ada masalah ke cik? Tu si Nan ni kata, oh ya, saya nak beli minyak tapi dia ni tak nak buka pula. So dia orang pun berbincang-bincang. Kelasi kapal tu pun ketuk lah pintu owner petrol station tu kan, and kata, hey buka lah, ada customer ni kan. So owner tu pun tak nak, terpaksa lah benarkan si Nan ni ambil minyak. So now dia dah ambil minyak, si kelasi kapal ni pun hantarlah si Nan ni dekat kereta. Dan ketika inilah si Nan ni jemput si kelasi kapal tu untuk naik kereta dia, sebab dia macam nak tunjuk appreciation lah, sebagai tanda terima kasih kan. Terima kasih lah sebab dah cakap tadi kan dekat owner tu kan. Jadi kelasi kapal tu pun setuju. So di dalam kereta ni, Nan ni rasa sedikit lega sebab sekarang kan dah ada kelasi kapal ni kan. He looks like macam orang kata apa, sturdy build, macam orang yang kalau apa-apa jadi pun boleh tolong dia. So si Nan ni rasa macam self-assured lah, dia rasa lebih yakin lah. So dia pun drive lah seperti biasa. Dan sudah tentulah seperti hari-hari yang sebelumnya, hitchhiker yang seperti sedang mengejar dia tu masih berada di kaki jalan dan masih cuba untuk dapatkan ride daripada si Nan ni. Dan Nan ni macam, alamak, dia dah datang, dia dah dapat nampak, dia dapat agak lah kan. So dia pun tengok dekat kelasi kapal tu, dia tanyalah, nampak tak hitchhiker tu. And kelasi kapal tu macam pelik, dia siapa? So si Nan ni jelaskan lah, dia kata, dah berhari saya cuba drive past hitchhiker ni, tapi hitchhiker ni asyik muncul je depan saya. And kelasi ni pun macam dah pelik-pelik kan. Dia macam okay, tapi saya tak nampak apa, macam tu lah dia kata kan. So Nan ni pun mulalah memandu dengan lebih laju tau, lagi laju daripada sebelumnya. So si kelasi kapal ni pun macam, kau apa tiba-tiba bawa laju semacam kan. Tapi si Nan ni kata, saya kena tinggalkan dia. So macam dah nampak lah si Nan ni macam bawa kereta secara berbahaya kan. Jadi si kelasi kapal ni pun macam tak nak lah naik dalam kereta tu sebab cara dia bawa sangat berbahaya. Jadi si kelasi kapal tu kata, stop. Saya tak nak naik kereta ni lagi, saya nak keluar. And Nan ni of course lah, dia macam, oh jangan keluar sebab dia tak nak duduk sorang-sorang dalam kereta tu tau, sebab dia takut dengan hitchhiker tu kan. Dia katalah, jangan keluar. Dia cuba bagi alasan tau, alasan kenapa dia tak nak lelaki tu keluar. Dia tak nak bagi tahu alasan sebenar, sebab dia cakap pun lelaki tu tak percaya. Jadi dia buatlah macam alasan lain, which is dia kata, saya sebenarnya suka kat awak ni, jadi janganlah keluar, duduk je sini, saya bawa awak sampai ke tempat yang awak nak tu. Macam tu lah dia kata. Tapi kelasi kapal tu kata, you know what, no thanks lady, thanks but no thanks. And then dia buka pintu dan dia terus keluar. Jadi sekarang ni Nan Adams dalam kereta sorang-sorang, dan dia dreading lah untuk continue driving sebab dia takut dia akan jumpa hitchhiker tu. Dan ketika dia sampai ke Arizona, time ni lah tiba-tiba terdetik hati dia untuk telefon mak dia. Sebab yelah, orang tu dah takut kan. Jadi siapa lagi dia nak call, dia call lah mak dia. So dia call mak dia, Mrs. Adams. So dia call lah dekat public phone, sebab ni macam tahun 60-an kan. Dia call lah, dia tanya, boleh tak saya cakap dengan Mrs. Adams? And then lepas tu orang yang dekat hujung talian tu pun tanya balik. Dia kata, Mrs. Adams? Mrs. Adams tak ada. And si Nan ni pun macam pelik lah. Dia kata, ini nombor Mrs. Adams right? Lepas tu orang tu pun jelaskan lah. Dia kata, yes, ini memang nombor telefon Mrs. Adams, tapi Mrs. Adams tak ada sekarang ni. Sebab anak perempuan Mrs. Adams, Nan, mati dalam kemalangan jalan raya beberapa hari yang lalu. Sekarang ni Mrs. Adams dekat hospital sebab dia sedang mengalami nervous breakdown. And Nan bila dengar tu dia terkejut, dia tak tahu nak cakap apa. And then lepas tu dia terus letakkan telefon tu dan masuk semula ke dalam kereta dia. Selepas dia dapat tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya masa yang mekanik tu datang tu kan, dia sebenarnya dia tak selamat pun. Masa kereta dia yang tayar dia pancit tu kan, meletup tu kan, sebenarnya kereta dia turnover tau. Kereta dia berpusing-pusing. And then lepas tu dia mati dekat tempat kejadian. Tapi
bagi si Nan ni, dia seolah-olah masih hidup dan siap boleh panggil mekanik apa semua. Dan Nan tak faham tu. So dia macam, dia duduk, dia diam, dia rasa macam kosong. Bila dia betulkan review mirror dia macam ni, dia betulkan kan, dia nampak ada hitchhiker dekat belakang kereta dia. And hitchhiker tu boleh cakap, I believe you going my way. And cerita ni habis dekat situ. So sekarang ni si Nan ni dah boleh terima lah, dia boleh faham lah kenapa hitchhiker tu sentiasa ikut dia. Sebab hitchhiker tu sebenarnya adalah satu personifikasi of angel of death lah. Like, that's why dia asyik ikut Nan tu. Dan mana Nan pergi dia ikut je kan. Sebab dia nak sedarkan si Nan ni yang Nan ni sebenarnya dah mati. And now she realise it. So yeah, cerita ni habis dekat situ. Now, apa yang buatkan cerita ni betul-betul melekat dalam otak aku? Sebab biasalah macam bila perempuan kan, bila drive sorang-sorang, kita punya first instinct bila drive tu, bila nampak orang yang sama berulang-ulang kali, insting kita pertama mesti macam rasa tak selamat. Mesti rasa macam something bad is gonna happen. Which is what exactly lah apa si Nan Adams ni rasa masa dia nampak hitchhiker tu. Dia dapat rasakan macam dapat rasa aura something bad is gonna happen kan. And then suddenly dia dapat tahu kenyataannya, dia punya plot twistnya dalam cerita ni. And it's like one of many reasons lah kenapa episode ni is one of my favourite. Sebab dia macam, kita tak jangka plot twist dia macam tu. Kita ingat kan, oh jahat lah pakcik ni, ikut si Nan ni kan, pergi mana ada je kan. Rupanya dia adalah angel of death. So itulah dia korang cerita untuk kali ni daripada episod Twilight Zone yang aku minat. Now aku akan kembali lagi next week untuk ceritakan episod-episod Twilight Zone yang lain. So seperti biasa, terima kasih kerana telah menonton, dan I guess I see you soon on my next one.